kami menyembah dan akan Dikau kami mohon pertolongan. Kita ni dengan Allah Ta'ala ya bergantung harap. Itu ibrah pengajaran yang kita boleh ambil tu. Kata la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu beroleh rahmat Allah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Allahumma ya muallima Ibrahim al-hikmah 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha subhanahu wa ta'ala wa la tu'sihi bima'siyah la'allakum tuflihuna fid dunya wal akhirah. Yang bahagia Tuan Imam, barisan pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita merafakkan syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran di atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita berhimpun dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini yang penuh dengan keberkatan. Keberkatan dari segi masanya, keberkatan dari segi ukhuwah persaudaraan sesama kita, keberkatan dari segi amalan yang kita buat, solat berjamaah. Kita sembahyang pula di awal waktu, dalam waktu fadilat. Waktu fadilat ni maksudnya masuk waktu muadzin dia azan, kemudian ambil masa untuk sembahyang sunat, kemudian kita buat sembahyang. Itu waktu fadilat. Lepas tu dia ada waktu ikhtiar, kemudian di setengah-setengah keadaan dia ada waktu udhur bagi sembahyang kita ni lah. Jadi alhamdulillah kita dapat waktu fadilah, waktu yang baik bagi menunaikan sembahyang, dan juga kita buat dengan sembahyang yang terbaik secara berjamaah di tempat yang terbaik dalam rumah Allah Subhanahu wa taala berbanding tempat-tempat yang lain. Ini semua satu keberkatan yang patut kita syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Taufik yang Allah berikan, kekuatan untuk kita naik pijak anak tangga masjid, dan kesungguhan untuk kita bersama-sama berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala dengan niat i'tikafnya, salat, zikir, tilawah dan sebagainya. Semua itu kita harapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti dia akan melakukan ibadah-ibadah itu seperti mana menatang minyak yang penuh. Tak mau bagi kurang. Tak mau, kalau kita penatang minyak yang penuh ni tak mau bagi tumpah. Jadi bila harapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, kita tak mau pahala tu berkurang. Nak dapat yang paling banyak, tak mau berkurang, apatah lagi nak bagi hilang. Lagilah kita tak mau. Jadi kita buat dengan bersungguh-sungguh. Itu nama ihtisaban. Buat mengharapkan ganjaran daripada Allah taala dan keredaannya, dengan betul-betul buat, dengan bersungguh-sungguh. Tak ada orang yang bila dia buat nak harapkan kelebihan dan ganjaran, dia buat dengan main-main, tak bersungguh-sungguh dan sebagainya. Dia pasti buat sungguh-sungguh supaya dapat markah yang paling tinggi, dan tak berkurangan markah tu, apatah lagi tak hilang terus markah. Yang ni yang kita sedang buat dalam bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lain. Tapi bila mai Ramadan, kita lebih ijtihad kita
lebih kesungguhan kita dan giat kita untuk lebih dekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan biarkan masa kita ini sama ada di siang hari dan juga malamnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan imam, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, tajuk yang diberikan kepada saya untuk saya berkongsi pada petang yang berbahagia ini ialah berkaitan dengan kelebihan solat tarawih. Yang tu tajuk saya lah. Lepas ni Ustaz Malik akan sambung pula tentang tarawih hanya dalam Ramadan saja. Kita akan nantikan perbahasan Datuk Imam kita lah, insya-Allah. Jadi kelebihan solat tarawih ini, tarawih, sebut betul-betul tarawih. Orang sebut macam-macam lah, tarawih lah apa-apa, tak apalah, dia tarawih. Kalau kita rujuk dalam kitab Tanwirul Masalik, syarah dan juga dalil bagi kitab Umdatus Salik wa Udatin Nasik, karangan Syekh Dr. Mustafa Bugha yang telah pun diterjemah. Saya ada naskah yang diterjemah oleh Al-Fadil Ustaz Zamri bin Hashim, Mudir Ma'had Darut Tawjih Penagah, anak murid yang rapat dengan Profesor Dr. Mustafa. Dia ada sedia di situ ada perbahasan tentang solat tarawih. Yang pertama disebut tentang tarawih itu apa dia? Tarawih itu kata jamak, plural bagi perkataan tarwihatun. Tarwihah maksud dia sekali rehat. Tarwihah sekali rehat. Kalau tarawih maknanya lebih pada 3 kali berehat lah dalam semayang tu. Tarwihatun sekali, kalau tarwihatan 2 kali. Orang yang buat semayang tarawih 8 rakaat, dia dapat tarwihatan 2 kali rehat lah. Sebab para sahabat mereka setiap 4 rakaat mereka akan berehat. Kalau di masjid kita akan berdoa lebih panjang sebagai tanda berehat lah. Tuan-tuan yang berehat tu imam tak berehat juga, nak kena baca doa panjang bagi kita berehat. Sebab tu kita kena bagi penghormatan pada imam-imam kita ni. Untuk mengimamkan solat tarawih ni bukan senang. Dia kena daripada siang tu dia dah berijtihad dah. Yajtahid fi nahar. Pada siang tu dah mula dah bersungguh-sungguh nak peringat hafazan dia. Kemudian bila buka puasa dia akan pilih makanan yang paling sedikit supaya tak mengah, orang kata. Dia boleh perform saat lagi tarawih. Nak jaga suara dia 23 rakaat. Disulam dengan doa, dengan zikir dan tilawah Al-Quran lagi. Kalau suara macam saya ni memang tak happy lah. Alhamdulillah imam kita sampai 23 rakaat suara masih maintain. Dalam tiap-tiap takbiratul takbir intiqalat, tiap-tiap semayang tu disebut dengan jelas, dengan elok, Allahu Akbar, kan, Allahu Akbar, dengan jelas, tak ada rasa malas, tak ada rasa teruk dan sebagainya. Kita kalau seorang-seorang semayang, kalau banyak-banyak Allahu Akbar tu nak bunyi paling merdu tu tak tahu lagu mana. Jadi lagu tu lah. Tapi imam-imam kita dia boleh. Tu kata tarawih maknanya ada banyak rehat. Tiap-tiap kali 4 rakaat ada satu rehat. Jadi bila buat 20 rakaat dia ada 5 kali lah. 5 kali tarwihah. Jadi 5 tarawih, 5 kali rehat. Solat tarawih dibuat selepas Isyak dan masa dia panjang sampailah sebelum subuh, sebelum terbitnya fajar sadiq, menandakan masuknya waktu subuh. Masa tarawih ni panjang. Tapi dalam mazhab kita Syafi'i disebutkan afdal dibuat tarawih sebelum tidur. Lepas Isyak tu buat tarawih dulu. Kerana para sahabat pada zaman baginda Rasulullah buat tarawih, zaman Sayyidina Umar Al-Khattab dibuat tarawih selepas Isyak, sebelum tidur. Tapi lepas tidur boleh buat tarawih lagi sebab masa dia panjang sampailah kepada sebelum subuh, masa panjang. Tapi yang afdalnya dibuat sebelum tidur kita lah, buat lepas Isyak. Jadi dia tidak menafikan mana-mana orang yang berniaga
untuk nak melakukan ibadat solat tarawih ni, pada waktu lepas dia larat lah, dah letih duk himpun barang, duk himpun keuntungan dia, letih, dia boleh berehat sat lagi, nak pukul 10 ke, pukul 11 ke, pukul 12 ke, ataupun tidur dulu, sat lagi dia bangkit nak tarawih lagi tak masuk subuh, lagi boleh lagi. Baik, sembahyang tarawih ni juga dipanggil sebagai salatul qiyam, sembahyang menghidupkan malam Ramadan. Kalau siang kita berijtihad, bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk nak jaga pahala puasa kita. Ini jihad yang utama kita dalam Ramadan siang ni. Kan? Baginda Rasulullah sebut, man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah. Iman di sini maksudnya iman dengan kefarduannya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan beriman dengan pahala yang Allah taala, pahala dan kelebihan yang Allah taala limpahkan dalam bulan tersebut, dalam bulan Ramadan ni. Dan ihtisaban, dan dibuat dengan penuh bersungguh-sungguh mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan pahala daripada Allah taala. Harap pahala Allah taala ni, harap markah yang paling tinggi Allah taala bagi kita. Yang saya sebut tadi lah, menatang minyak yang penuh tu, supaya tak kurang, supaya tak hilang, dapat full mark. Yang tu kata ihtisaban, sungguh-sungguh yang tu Allah bagi keampunan atas dosa-dosa yang telah lalu. Tu di siang, mujahidah kita pada siang hari. Adapun malam hari ada pula mujahadahnya. Setelah kita berbuka puasa, setelah kita berehat dan melakukan ibadah solat fardu maghrib dan juga fardu isya, ada mujahadah yang lain pula. Kita sambung dengan salatul qiyam ataupun solat tarawih untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan itu. Kita tidak akan biarkan masa kita itu terbuang begitu sahaja. Ada kekuatan, ada kesungguhan dan keikhlasan, kita bangun untuk melaksanakan ibadah solat tarawih. Solat tarawih ni hukumnya sunat. Nak buat seorang-seorang boleh, nak buat berjamaah pun boleh. Imam An-Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala menyatakan afdal dibuat secara berjamaah, seperti yang dinyatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Afdal solat tarawih buat secara berjamaah, bukan wajib, afdal. Seperti mana yang dibuat pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, ketika mana Sayyidina Umar Al-Khattab bersama dengan sahabatnya Abdul Rahman Al-Qari keluar mai ke masjid, tengok orang semayang tak teratur. Ada semayang seorang-seorang, ada yang semayang dengan imam tapi tak sampai 10 orang, kelompok ni dia kata, dia lihat ra'aitun nas auza', aku melihat manusia ni berpecah-pecah depa ni. Ada yang semayang seorang-seorang, ada yang semayang dengan imam tapi tak sampai 10 orang. Hak nu kelompok nu ada lagi, sagi kelompok ni ada lagi. Maka dia menguatkan keazaman dia untuk menyetupadukan semua yang semayang berjamaah dalam masjid ni dengan satu imam yang qari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, baginda keluar semayang malam menghidupkan malam Ramadan, malam pertama, malam kedua. Malam pertama baginda semayang, sahabat mai ikut belakang. Malam kedua baginda semayang, sahabat lagi ramai. Dan malam ketiga Rasulullah tak keluar. Rasulullah tak keluar. Dikatakan malam ketiga ataupun malam keempat lah, Rasulullah tak keluar. Lepas esok subuh, sahabat tanya Rasulullah, tak baikah menghidupkan malam Ramadan di masjid? Rasulullah jawab, tak ada yang menghalang, ma yamna'uni, tak ada yang menghalang aku untuk keluar untuk keluar bersama-sama dengan kamu menghidupkan malam Ramadan, melainkan aku takut, anni khasyitu, aku takut kamu menganggap semayang lepas isyak ni sebagai fardu. Kamu anggap wajib. Tak, semayang lepas isyak yang kita taruh solatul qiyam ini hanya sunat saja hukum dia. Tapi mazhab kita afdal dibuat di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala dengan kelebihan yang banyak yang saya akan ceritakan sekali lagi insya-Allah. Baik, jadi kita jelas
Yang kata semayang tarawih ni daripada tarwihah, semayang bukan semayang laju-laju sampai tak ada nak berehat. Tuan-tuan tengok orang duk viral kemarin dulu main lagi laju. Sebelum ni kita duk tengok apa 23 rakaat 7 minit. Kan? Tu pun kita rasa laju dah. Dengan tomak ninah dan sebagainya tu, saya tak maulah nak berpanjangkan isu ni sebab para mufti kita pun dah bagi kenyataan. Nah. Lepas tunjuk lagi champion, lagi laju. Fatihah tang mana, tahiyat ke mana. Tak. Itu bukan berehat. Itu dipanggil musabaqah. Nah, perlombaan siapa yang paling champion boleh selesaikan 23 rakaat dengan paling cepat. Itu musabaqah. Bukan macam tu kita. Tuan-tuan mai semayang, nah, kalau di Masjid Fahim ni, nah, imam baca dia panjang. Nah, dengan tiap-tiap malam kalau boleh nak khatamkan satu juzuk Al-Quran, alhamdulillah. Itu afdal. Nah, tak wajib pun nak khatam ni, afdal. Nah, dalam tanwir dalam tanwir masjid sebut afdal kita khatamkan satu juzuk ya, pada setiap malam kita semayang qiyam itu, sama ada semayang seorang-seorang ataupun semayang bersama-sama dengan imam. Orang hari ni tak cakap dah 8 ke 20. Nah, pertikaian 8-20 ni kita tolak tepilah. Hari ni orang cakap tentang semalam berapa juzuk. Yang tu yang orang nak bincang, yang tu yang real, yang afdal. Bila duduk bincang 8 ke 20, bincang malam ni berapa juzuk boleh buat. Satu dah lama dah, try buat 2 pula. 2 dah okey, buat 3 pula. Boleh ke tuan-tuan? Cuba. Dia kata hari cuti boleh buat kot, esok nak pergi kerja. Tak apalah, dia sebaik benar-benar sunat yang kita nak yang afdal. Jadi kita buat berjemaah pun boleh, tak berjemaah pun boleh. Nak berjemaah di rumah pun boleh, dan lebih afdal jemaah dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa kelebihan berjamaah dalam rumah Allah taala? Semayang qiyam, semayang tarawih dalam rumah Allah taala, dia menghimpunkan banyak kelebihan. Nah, kelebihan kita duduk dalam rumah Allah taala. Ni tuan-tuan, perasan tak perasan? Malaikat sedang mendoakan kita lah ni. Selama mana kita mengekalkan wuduk, Allah taala menerima doa malaikat. Yang mana malaikat mendoakan kepada Allah, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah, ampunkanlah dia ni yang doa dalam rumah Allah taala ni. Ya Allah, rahmatilah dia. Sebab apa? Dia mai rumah Allah taala dalam keadaan berwuduk, dia bersemayang, dan dia kekalkan tempat dia yang dalam ruang semayang ni, dia duduk di situ, di tempat semayang dia dalam keadaan masih lagi mengekalkan wuduknya. Dia dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tu kelebihannya. Tu yang pertama. Nah, kita bertarawih mengihyakkan malam Ramadan dalam keadaan mendapat tempat yang terbaik dalam rumah Allah taala, mendapat doa para malaikatnya, mendapat doa keampunan dan juga doa rahmat daripada malaikat, minta ke Allah taala. Yang mana doa para malaikat ni Allah tak tolak, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat doa tu, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, bila kita main berjamaah dan rumah Allah Subhanahu wa taala, dapat kelebihan mendengar bacaan Al-Quran, bacaan imam-imam kita. Alhamdulillah, saya sempat main tarawih malam kemarin dulu kot dengan Ustaz Malik nak. Habis khatam dah surah Al-Baqarah, alhamdulillah. Nah, habis khatam Al-Baqarah. Kelebihan mendengar Al-Quran. Dalam Al-Quran sendiri Allah Ta'ala sebut, apabila dibacakan Al-Quran, wa idza quri'a Al-Quran fastami'u, dengar bacaan itu. Wa ansitu, dan diam. Kita sembahyang, kita tak bunyi apa, kita dengar imam baca kan. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dirahmati Allah Ta'ala. Dalam tafsir menyebut yang kata rahmat tu apa dia? Rahmat orang yang dengar dan juga rahmat orang yang diam dan mendengar Al-Quran. Yang pertama, rahmat itu datang dengan kita mendapat mau'izah ataupun ibrah, pengajaran daripada ayat yang dibacakan oleh imam tu, ataupun yang dibaca oleh orang yang kita dengar dia baca Quran. Kalau kita main sembahyang, kita dengar imam baca. Nah, paling kurang kita mengambil pengajaran daripada surah Al-Fatihah yang dibaca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tang tu
Kalau imam mana pun, kalau dia baca sambung, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Itu maqam ba'di tu Ustaz. Dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia takkan sambung. Tak sambung. Kecuali imam-imam hak lain lah. Tapi kebanyakan imam yang tahu tentang cara nak sambung Al-Fatihah ni, tang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu dia tak sambung. Sama ada ayat yang depan dia tak sambung, hak belakang lepas dia pun dia tak sambung. Tang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, satu tu tak sambung. Apa dia yang kita boleh ambil pengajaran? Korang-korang tang tu pun tak apalah. Imam nak baca Al-Baqarah ke, imam nak baca An-Nisa ke, saat lagi ni kalau kita faham, alhamdulillah. Kalau kita tak faham tang tu, tang Al-Fatihah tu kita dah dapat pengajaran dia. Apa dia? Akan dikau kami menyembah, dan akan dikau kami mohon pertolongan. Kita ni dengan Allah Ta'ala ya, bergantung harap. Itu ibrah, pengajaran yang kita boleh ambil tu. Kata la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu beroleh rahmat Allah dengan mau'izah, pengajaran dan ibrah yang ambil daripada ayat-ayat Al-Quran yang kamu dengar tu. Itu dia. Allahu Akbar. Malam tarawih bukan takat satu ayat kan, banyak ayat. Kalau saya kira malam tu daripada ayat sebelum Ayatul Kursi tu ayat 255, sebelum tu lagi dah baca dah, imam dah baca dah, mungkin ayat 230 lebih, sampai ayat 286 habis Al-Baqarah. Duk dalam 50 ayat lebih. Dalam tu aja ada doa, dalam tu ada pengharapan, ada munajat. Kan akhir Al-Baqarah tu ada munajat. Kan kita mohon, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ya Allah, jangan kau hukumkan kami salah kalau kami tersalah dan kami terlupa. Rabbana wala tahmil alaina, ya Allah, jangan kau bebankan atas pundak kami ni ma la taqata lana bi, apa yang kami tak mampu. Itu munajat kita dengan Allah Ta'ala. Ini malam ke berapa ni? Malam ke-6 kan? Oh, malam ke-6 kita baca surah Al-Maidah pula malam ni. Lagi banyak pengajaran. Kita dah habis An-Nisa. Kalau An-Nisa kemarin ni ayat tentang hukum faraid, ayat-ayat tentang orang-orang orang munafikin banyak dalam An-Nisa. Sehingga Allah menyebut ma kana Allah liyadharal mu'minin, Allah Ta'ala tidak akan membiarkan orang-orang mukmin dalam keadaan ditipu dan ditindih oleh orang munafik, hatta yamizallahu al-khabitha min at-tayyib, sehingga Allah Ta'ala akan menunjukkan mana yang buruk ini orang munafik, mana dia orang yang baik ini orang-orang mukmin. Allah akan tunjuk satu persatu. Begitu tadabbur ayat. Kita jangan jadi orang yang munafik. Kita berusaha jadi orang yang beriman, yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu maknanya kelebihan yang kedua, tadabbur ayat, la'allakum turhamun, dapat rahmat Allah Ta'ala menerusi ayat yang dibacakan oleh imam-imam yang kita dengar tu. Yang ada ayat yang kita faham, ada yang ayat kita belum faham. Bukan kita tak faham, belum faham. Mungkin belum sampai masa kita nak sampai nak tadabbur ayat tu. Tapi yang sebelum ni, hak yang kita dah faham sebelum ni, dalam Al-Fatihahnya, dalam ayat yang lain tu yang kita faham tu, Allah bagi rahmat dengan pengajaran ayat-ayat tersebut. Tu yang kedua. Yang ketiga, yang kita kelebihan tarawih ni juga, bila disebut sebagai salatul qiyam, dalam satu riwayat hadis, riwayat Imam Muslim, baginda Rasulullah telah menyatakan, man qama, kalau siang hari, man sama Ramadan, kemudian di malam hari baginda menyebut man qama Ramadan, siapa yang menghidupkan, mendirikan malam Ramadan. Dalam hadis ni menunjukkan mendirikan malam Ramadan ni antara dengan sembahyang qiyam, bi salatil qiyam, bi tilawatil Quran, wa bi zikr, dengan zikir, al-mudzakarah, dengan apa-apalah yang mendekatkan diri kita pada Allah Ta'ala. Baginda menyatakan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, sama dia punya sirah dia dengan hadis yang dengan siang puasa tu, dengan penuh keimanan kepada Allah Ta'ala, beriman dengan fadilat yang Allah Ta'ala berikan.
Fadilat sembahyang qiyam ni Allah nak ampunkan dosa kita. Fadilat baca Quran, tilawah tadarus Al-Quran pun sama juga Allah nak ampunkan dosa kita. Fadilat kita bersedekah tak kira siang ataupun malamnya sama juga Allah nak ampunkan dosa kita. Nah, as-sadaqatu tudfi'u an-nar ataupun tudfi'ul khati'ah. Itu riwayat hadis. Nah, yang kata sedekah tu dia menyucikan segala kejahatan-kejahatan yang kita buat, seperti mana api yang memadamkan, bukan api nah, air yang memadamkan api, begitu. Nah, kelebihan. Jadi man qama Ramadan, siapa yang bangun malam untuk menghidupkan malam Ramadannya dengan penuh keimanan, yakni yakin dan percaya dengan kelebihan dan pahala yang Allah nak bagi. Allah yang bagi. Bila sebut banyak mana pun Allah yang bagi. Tak rugi Allah Ta'ala, dan Allah boleh bagi banyak mana pun. Allah boleh bagi banyak mana pun. Nah, wahtisaban, dan mengharapkan ganjarannya. Bila kata ihtisab tadi, semayang betul-betul ya. Semayang yang betul-betul semayang. Bukan buat sambil lewat, bacaannya, tertibnya, bacaannya, semua hai'ah kita dalam semayang tu kita jaga betul-betul. Kita tak semayang dengan terlampau kalut-kalut, sampai hilang kekhusyukan. Sebab nak dapat khusyuk ni bukan boleh kalut-kalut. Al-khusyuk ni, yang kata khusyuk ni dengan ketenangan. Tenang dalam bacaan, tenang dalam pergerakan. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Bila tenang perbuatan kita ni, hati kita tak akan lari daripada ingat Allah Ta'ala. Kalau buat kalut-kalut, dia akan rasa macam-macam. Rasa letih lah, awak lutut rasa longgang, awak tak larat, awak macam-macam awak. Sebab buat kalut-kalut. Dia buat pelan-pelan, tenang-tenang. Khusyuk tu mai, tak rasa letih. Dah, nak habis dah. Tak sebut dah. Al-Khalifatul Rabi'atu. Tu dia. Al-Khalifatul Rabi'. Weh, nak habis dah tarawih tu. Tak rasa. Sebab tenang dan juga khusyuk. InsyaAllah. Tu kelebihan yang ketiga bila tarawih ni, Allah nak ampunkan dosa kita yang telah lalu, tuan-tuan. Ini bulan maghfirah. Nah, pohonlah maghfirah, keampunan Allah Ta'ala di siang dan juga malamnya. Dan yang keempat, diselangi juga bila kita bertarawih ni, diselangi dengan doa. Tu kata baina tarwih, baina di antara 4 rakaat itu, lepas dua. Sembahyang tarawih ni kena buat dua. Dua rakaat bagi 1 salam. 2 rakaat 1 salam. Nah, dah sampai 4 rakaat dia berehat sat. Doa imam panjang sikit. Kelebihan. Nah, dengan doa yang dibacakan oleh imam. Baca dalam masjid, baca dalam bulan Ramadan pula. Allah Ta'ala nak terima doa kita. Tak rugi, tuan-tuan. Kita nak menghidupkan malam dengan sembahyang tarawih, dengan doa-doa yang dibaca. Itu yang nombor 4. Sikit sampai pukul berapa ni? Saya tak apa, saya cuti hari ni. Saya cuti hari ni. 2.5 Ustaz. 2.5, Alhamdulillah. Jadi yang tu nombor 4 kan. Nombor 5, nak baca kelebihan ni banyak. Banyak kelebihan dari segi zikir kita pula. Kerana bila kita banyak sembahyang, banyak takbir, Allahu Akbar, kan? Banyak tasbih, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la, kan? Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Kita banyak zikir. Bila dalam banyak sembahyang, banyak zikir. Nah, dalam satu kaedah disebutkan, makana aktsara fi'lan aktsara fadlan. Nah, makana aktsara fi'lan, kana aktsar fadlan. Bila banyak kita buat, banyak kelebihan. Bayangkan tiap kali Allahu Akbar, bukan tak kena berasa ada kelebihan pada takbiratul ihram, dan juga tiap-tiap takbir yang kita baca tu Allahu Akbar. Karena likulli takbiratin sadaqah. Tiap-tiap takbir yang kita ucapkan itu sedekah. Wa kulli tasbihah sadaqah, yang kita baca subhanallah itu sedekah. Nah, wa kulli tahlilah sadaqah. Nah, apa lagi? Subhanallah, la ilaha illallah. Tiap-tiap semua tu merupakan sedekah daripada kita.
Allah terima semua tu amalan kita. Lagi banyak kita semayang, lagi banyak kita bertakbir, lagi banyak kita sebutkan subhanallah, lagi banyak kita bertasbih, lagi banyak kita menyatakan la ilaha illallah, lagi banyak kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam semayang ada selawat. Dan selawat tu rukun semayang, selawat. Semua tu Allah kira kelebihan dia. Bahkan bila kita buat 20 tarawih tambah lagi 3 dengan witirnya 23, berapa banyak selawat kita dah baca, berapa banyak dah takbir yang kita sebutkan, berapa banyak dah tasbih subhanallah yang kita sebutkan. Semua tu Allah kira. Tu kata akthar, banyak, lagi banyak fi'lan, perbuatan kita buat. Kana akthar fadlan, lebih banyak kelebihan. Dalam riwayat Imam Muslim, baginda Rasulullah menyebut, ajruka ala qadri nasabika. Pahala ganjaran yang Allah bagi kat kamu ni mengikut usaha yang kamu buat. Ala qadri nasabik, usaha yang kamu buat banyak, lagi banyak kelebihan. Jadi tarawih ni berbanding hari lain, kita lepas isyak mungkin kita balik. Kalau tak ada kenuri lah, ada kenuri kita tunggu sat. Kan? Tapi bila main Ramadan kita tunggu. Pukul 10.30 lagi baru habis, baru balik rumah. Kalau tidak ni pukul 9 dah balik rumah dah. Ataupun lebih awal pada tu tak dah balik lagi, nak tengok berita. Nak tengok berita. Nak penyampai berita pun siapa nama? Orang nak sebut nama. Okey. Orang nak dengar berita kan, nak tengok orang baca berita. Macam-macam orang lah ni. Dia tak macam di Mesir dia tak kira. Dia punya selebriti baca berita, pembaca berita dia bukan macam orang Malaysia. Orang Malaysia nak kena ada package suara, gaya, dengan macam-macam lah. Orang Mesir dia tak kisah. Cakap Ami ya, baca berita cakap Ami ya. Lepas tu tak ada lah package macam orang Malaysia. Tu cerita tu lah. Tapi nak beritahu bila mai Ramadan malam dia, lepas isyak kita tak balik, kita tunggu nak sembahyang qiyam, nak bertarawih sama-sama pukul 10.30, kadang ada lajak sampai 10.45 orang nak balik rumah. Akthar fi'lan, akthar fadlan. Bila banyak kita buat, banyaklah kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kat kita. Bayangkan tiap-tiap takbir yang kita baca tu tinggi nilai dia. Tiap-tiap tasbih yang kita sebut tu tinggi nilai dia. Tiap-tiap doa yang kita aminkan itu banyak faedah dan juga Allah nak bagi kat kita. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna, ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Pemaaf. Engkau suka memberi maaf. Berilah kemaafan kepada kami ya Allah. Allah Ta'ala terima mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Khususnya 2 minit lagi. Apa lagi tu nombor 5 tadi kan? Nombor 5. Dan nombor 6, bila kita mai berjamaah, ada keberkatan berjamaah. Keberkatan berjamaah. Dalam riwayat hadis baginda menyatakan, jalisul masjid ala 3 khisal. Orang yang rajin main masjid ni, dia akan dapat kurang-kurang 3 benda. Ni paling kurang. Lebih lagi maknanya, tapi bagi Rasul kata paling kurang dia dapat 3. Yang pertama dia akan dapat akhun mustafad, teman yang memberi faedah kepada dia. Ni ramai-ramai yang berjemaah ni, kita jumpa kawan-kawan kita, kita dengar nasihat dia, dengar salam dia bagi salam kat kita, kita jawab salam dia, rasa tenang. Alhamdulillah. Ingatkan sakit ke apa ke, alhamdulillah sihat. Dia ni orang bagus, nak minta nasihat, kita minta nasihat, dia bagi nasihat kita, itu teman yang berfaedah, yang bagi kebaikan. Tu orang nak buat kenuri pun dia cari orang mana. Dia tak pergi tengok kat padang bola. Dia nak buat kenuri apa pun, dia akan panggil orang masjid dulu dia. Orang masjid akan main rasmi dulu kenuri dia. Jamu orang masjid tu. Dia tak jamu orang hak padang bola dulu dah. Dia tak jamu orang hak, saya tak mahu contohlah, orang kata kat kami kan, bukan macam tu. Tapi kelebihan orang main masjid ni, dia adalah teman yang memberi manfaat, faedah. Orang tuan rumah kenuri pun seronok yang main baca doa kat dia, orang masjid. Alhamdulillah. Sebab tu orang masjid ni kena berperilaku baik. Jangan jadi fitnah balik. Orang kata masjid pi tapi cakap mohon orang. Masjid pi tapi duk kira kelentong orang. Masjid pi kira duk balai harta orang. Jangan nak tu. Orang masjid ni hak tu.
Yang tu yang diharapkan. Macam mana orang harapkan kebaikan di sini, orang luar di sana pun menantikan kebaikan kita ni. Dia ni orang masjid, kena kawan dengan dia. Begitu. Tu kata kelebihan majmu'ah ni, dapat teman yang memberi faedah yang banyak. Yang kedua, kalimatun muhakkamah. Kita mendengar nasihat-nasihat yang memberi faedah pada kita. Nasihat kalimah. Kalimat ni nasihat-nasihat yang memberi manfaat. Bila kata muhakkamah tu hikmah, pada hikmah tu nasihat untuk kebaikan dunia dan juga akhirat kita. Nasihat untuk kebaikan dunia dan juga akhirat. Mimbar-mimbar masjid patutnya berperanan untuk bagi nasihat kepada manusia untuk kebaikan dunia dan juga akhirat dia. Bukan main duk mengapi-apikan orang bagi orang kali, duk mengapi-apikan orang bagi jadi batu api dan sebagainya. Bukan yang tu mimbar masjid, bukan. Yang tu kena ambil kira. Nah, tuan-tuan, itu kalimatun muhakkamah. Kita dengar buah-buah nasihat yang bagi kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Ni bila main masjid ni. Dan yang ketiga, pasti kita dapat ialah rahmatun muntadharah, rahmat yang dinanti-nanti. Apa dia rahmat itu? Tadilah rahmat dengan doa, dengan apa ayat Quran yang kita dengar. Dan jangan lupa yang saya sebut awal tadi, rahmat daripada doa para malaikat. Doa para malaikat. Malaikat doa pada Allah, ya Allah, ampunkanlah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Nah, dalam keadaan dia mai mengekalkan masa dan juga tempat dia dalam rumah Allah Ta'ala ni, dia tak pergi mana, dia duduk tang tu dalam keadaan mengekalkan wuduk dia, doa-doa ni dia dapat. Malaikat minta Allah ampunkan dia, malaikat minta Allah rahmatilah dia. Ini di antara kelebihan-kelebihan Ramadan yang saya boleh bawa lah untuk sama-sama kita kongsi. Boleh kita cakap tentang kelebihan Ramadan dari segi kesihatan kan? Tubuh badannya tu bagi kat doktor lah. Saya bukan doktor nak cakap. Ada kelebihannya kan. Lepas kita duk buka puasa kan, suka perut nanti sembahyang bila bergerak ni okey sikit, regang sikit kan. Itu suruh doktor ceritalah bab tu. Saya tak mau ambil part bidang mereka. Tapi boleh kita nak bawa perbahasan kelebihan tarawih tu sampai ke situ insya-Allah. Nah, sampai ke situ. Tapi kita cerita tentang berkaitan dengan nas-nas syarak lah. Nah, dipanggil keberkatan dan kelebihan syar'iyah dulu. Adapun kelebihan dan keberkatan dari segi jasadiyah, badaniyah tu serah pada ahli dia lah. Nah, saya hanya bercakap tentang nas-nas syarak berkaitan dengan kelebihan solat tarawih. Jadi saya ingat dekat tu dululah dapat saya sampaikan pada tuan-tuan dan puan-puan semua pada petang ini. Mudah-mudahan kita mengharapkan keberkatan daripada apa yang disampaikan. Penyampai pun begitulah. Dia menyampai ni bukan nak bagi orang seronok dengarnya, untuk dia saja, untuk dia juga untuk beramal, dan juga mengharapkan semua yang mendengar juga beramal dengan kelebihan-kelebihan yang dibaca, yang disebutkan tadi lah. Nah, dan kita menghayati kelebihan itu. Tak rasa rugi untuk kita nak berzikir, nak menyebut tentang kelebihan-kelebihan ini. Nah, sebab tu rasa mahainya takbir kita, Allahu Akbar. Takbir elok, jangan takbir main-main. Mahainya tasbih kita, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Dibacakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Sebaca elok. Ini sampai tak tahu apa ni kan. Ni jadi baca dengan penuh penghayatan, maka banyak kelebihan yang kita dapat. Wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.